Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tentang kejatuhan khilafah Islam. Bila kita sebut tentang kejatuhan khilafah Islam, kita nak faham dua benda. Yang pertama, apakah khilafah Islam itu dan apakah kejatuhan khilafah Islam itu? Apabila sebut khilafah Islam adalah sebuah sistem pemerintahan selepas wafatnya Nabi SAW dan jatuhnya khilafah Islam yang terakhir pada tahun 1924 dan diganti selepas itu dengan sistem demokrasi di setiap negara. Tidak ada lagi pemerintahan induk seperti suatu zaman khilafah Islam. Okey, bila sebut kejatuhan khilafah Islam, empayar khilafah Islam yang terakhir ialah empayar Turki Osmaniyah, yang khalifah yang terakhir dia adalah Sultan Abdul Hamid II. Dan apabila cerita pasal empayar Turki Osmaniyah, orang akan ingat satu nama besar dalam empayar ini, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, yang telah membuka kota Byzantine, kota Konstantinopel Byzantine, yang sekarang diberi nama Istanbul. Namun empayar ini sudah jatuh pada tahun 1924 akibat serangan sekular di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dan dalam sejarah Islam ada banyak empayar Islam yang boleh disenaraikan, tetapi dalam ini saya menyeraikan 5 empayar terbesar Islam. Empayar yang pertama adalah empayar Khulafa Ar-Rashidin yang dipelopori oleh 4 khalifah. Empayar Khulafa Ar-Rashidin telah dipelopori oleh 4 orang khalifah, iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab, Sayyiduna Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas wafatnya Nabi SAW, telah diganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik melalui Majlis Syura para sahabat. Selepas itu diganti dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan selepas itu diganti dengan Sayyidina Uthman bin Affan, dan seterusnya diganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan apabila tamatnya era pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, bermulalah era pemerintahan khilafah Islamiyah mengikut suku kaum, mengikut Bani. Dan yang pertama adalah empayar Bani Umayyah yang diasaskan oleh seorang juga sahabat Nabi dan di antara penulis Al-Quran, iaitu diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun jika ingin menceritakan tentang pengasasan Bani Umayyah, empayar Bani Umayyah ini ada banyak kontroversi, tapi namun ceritanya panjang, mungkin akan boleh dibincangkan di dalam perbincangan yang lain. Dan seterusnya, selepas tamat era pemerintahan Bani Umayyah, diganti dengan empayar Bani Abbasiyah yang diasaskan oleh seorang yang dikatakan kejam, iaitu Abu Abbas As-Saffah. Dan seterusnya, tapi Bani Abbasiyah tadi mengambil nama seorang sahabat Nabi, iaitu Ibn Abbas, yang ada jalur keturunan dengan Nabi SAW. Selepas itu diganti dengan empayar Bani Umayyah di Andalus. Setelah Bani Umayyah jatuh di Damsyik,
maka ada segolongan lari ke Andalusia yang diketuai oleh Abdul Rahman Ad-Dukhan dan telah membina semula empayar Bani Umayyah di sana, dan terbinanya Bani Umayyah di Andalus sebelum jatuhnya kerajaan Bani Umayyah ke tangan Ratu Isabella. Itu pun banyak perbincangan, panjang perbincangan tadi. Seterusnya baru diganti dengan empayar Seljuk, dan seterusnya diberi nama dengan empayar Turki Uthmaniyah yang diasaskan oleh Sultan Osman I yang asalnya berketurunan Seljuk. Jadi kita ke definisi operasi dakwah. Pasal dakwah kita dah cerita panjang tadi di atas tentang dakwah, dan ini hanya membincangkan sedikit tentang definisi dakwah. Apakah itu dakwah? Di dalam perkataan bahasa Arab, dakwah ini bermaksud menyeru dan mengajak, yang berasal daripada perkataan da'a, iaitu mengajak. Dan pendakwah disebut sebagai da'i, iaitu orang yang mengajak kepada kebenaran. So kita ke definisi operasi mahasiswa. Mahasiswa ialah pelajar yang menuntut di universiti. Mereka memainkan peranan penting dan mencorak sistem takbiran sebuah negara. Berapa peristiwa revolusi sepanjang zaman berlaku bermula dengan mahasiswa, sepertinya revolusi Arab dan gerakan Bayhua. Mengikut Kamus Dewan, Kamus Pelajar di edisi kedua, mahasiswa bermaksud penuntut, yakni pelajar yang menuntut di universiti. Mereka memainkan peranan penting dalam mencorak sistem pentadbiran sebuah negara. Dr. Zuhdi bin Marzuki mendefinisikan mahasiswa sebagai suatu kelompok pelajar yang berada dalam peringkat paling tinggi dalam sistem pendidikan formal sesebuah negara. Mahasiswa bermula daripada mahasiswa diploma, ijazah, master dan seterusnya PhD. Selanjutnya kita ke fasa yang terakhir adalah cadangan, bab dan fasal. Saya menyusun 7 ke 8 bab. Saya menyusun 6 bab. Bab pertama yang saya akan ceritakan tentang latar belakang kajian, seterusnya persoalan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, sistematik kajian, kajian terdahulu, definisi operasi yang telah saya terangkan sebelum ini. Dan seterusnya bab kedua saya akan menerangkan apa itu dakwah dan apa itu sejarah kejatuhan khilafah Islam sehingga sejarah awal Imam Hasan Al-Banna menubuhkan Ikhwanul Muslimin. Dan bab yang ketiga saya akan menerangkan tentang uslub dan silibus dakwah yang telah dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna, Said Qutb dan Fatihiyakan, serta pendekatan gerakan Ikhwanul Muslimin dan gerakan-gerakan Islam lain terhadap masyarakat. Dan bab yang keempat saya akan menerangkan kesan gerakan Ikhwanul Muslimin dan pemikiran Hasan Al-Banna di seluruh dunia, terutamanya di Universiti Sultan Azlan Shah. Dan bab yang kelima, saya akan mengkaji dan menganalisis responden daripada pelajar Universiti Sultan Azlan Shah tentang penerimaan mereka dan kefahaman mereka tentang dakwah Islamiyah. Dan bab yang keempat, bab yang keenam, iaitu bab yang terakhir, saya akan memberi kesimpulan lengkap tentang keseluruhan tajuk kajian, iaitu Imam Hasan Al-Banna, Fikrah Harakah Islam sampai kejatuhan Khalifah